Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Jadi hari ini kita akan sambung lagi dalam bab haji dan umrah, bidang fiqh bab haji dan umrah untuk episod yang ketiga. Dan hari ini kita akan fokus kepada perkara wajib haji dan umrah. Perkara wajib haji dan umrah. Sebelum daripada ini kita dah belajar perkara rukun haji dan rukun umrah. Wajib haji dan umrah yang kedua ini. Okey, sebelum ini rukun haji dan umrah kita dah tahu. Rukun haji maknanya perkara yang wajib dibuat oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah kalau tertinggal haji tidak sah tapi dan wajib diganti pada tahun seterusnya. Hari ini kita akan fokus kepada perkara wajib haji dan umrah. Berbeza dengan rukun haji, perkara wajib haji memang wajib dibuat ketika melakukan ibadat haji dan umrah. Sekiranya tertinggal haji sah tetapi dikenakan bayaran dam. Dikenakan bayaran dam. Inilah perkara wajib haji yang kita akan fokus pada hari ini. Jadi kita mulakan. Kita tengok sini dulu. Perkara-perkara wajib haji dan umrah. Perkara-perkara wajib haji dan umrah, kita kena fahami wajib haji maknanya wajib dibuat jika tertinggal haji sah tetapi kena bayar dam. Wajib dibuat jika tertinggal mana-mana satu haji sah tapi kena bayar dam. Apakah perkara-perkara wajib haji? Okey, ada 6 perkara wajib haji. Seperti juga dengan rukun haji ada 6 perkara. Wajib haji pun ada 6 perkara wajib dibuat jika tertinggal salah satu daripada 6 ini haji sah tapi kena bayar dam. Apakah 6 perkara tersebut? Yang pertama, berniat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat. Kita dah tahu dalam rukun haji ada rukun berniat ihram. Tapi dalam perkara wajib haji ini di miqat itu. Di mana kita nak niat? Di miqat. Biasa mana kita nak niat? Masa miqat dia. Itu miqat itu menjadi perkara wajib haji yang pertama. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar Jamratul Aqabah ataupun Jamratul Kubra. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah. Yang keenam, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Jadi ini 6 perkara yang menjadi perkara wajib haji. Sebaliknya umrah, kita ada 2 sahaja yang menjadi perkara wajib umrah. Yang pertama, berniat ihram di miqat seperti juga dengan haji. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram umrah. Jadi yang bermalam-bermalam dan melontar-melontar itu tidak termasuk dalam perkara wajib umrah. Itu yang membezakan antara wajib haji dan wajib umrah. Jadi kita tengok satu persatu perkara wajib haji atau umrah. Okey, wajib haji yang pertama ialah berniat ihram di miqat. Begitu juga yang menjadi juga perkara wajib umrah yang pertama. Jadi orang buat haji dengan orang buat umrah nak niat ihram mesti niat di miqat. Jadi nak hurai macam mana huraiannya? Miqat itu ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Okey. Jadi kita nak niat ihram, okey. Ketika kita niat kita pakai ihram, itu maksud ihram. Kita niat ihram ada ketentuan tempat, ada tempat-tempat tertentu kita boleh niat ihram. Tidak boleh langgar tempat tersebut. Dan yang kedua, masa. Ada masa-masa tertentu yang kita kena niat ihram haji dan umrah. Jika kita langgar peraturan ini, kita niat di tempat lain haji sah tetapi
kena bayar dam. Kena bayar dam. Jadi kita nak tengok seterusnya miqat. Tadi miqat, niat ihram di miqat. Apa itu miqat? Miqat ialah sempadan tempat atau masa untuk kita mula niat. Miqat ini terbahagi kepada dua. Jenis-jenis miqat terbahagi kepada dua. Yang pertama miqat zamani. Miqat zamani ini zaman maknanya masa lah. Apa itu miqat zamani? Zamani miqatnya ialah ketentuan masa bagi seseorang berniat ihram haji ataupun umrah. Kalau niat ihram haji bermula daripada 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu masa jemaah haji boleh niat haji. Jika kita niat di luar pada waktu ini, maka haji kita sah tapi kena bayar dam. Sebab kita tidak mengikut masa kita niat haji. Tetapi bagi umrah kita tidak ada miqat zamani. Umrah tidak ada miqat zamani, maknanya bila-bila masa saja kita boleh niat umrah. Jenis umrah yang kedua, jenis miqat yang kedua ialah miqat makani. Makani, dari segi bahasa makani ini maknanya tempat. Apa itu miqat makani? Miqat makani ialah ketentuan tempat atau sempadan untuk berniat ihram. Jadi tadi zaman ni masa, ini tempat. Kita nak niat ihram, ada tempat-tempat tertentu, ada sempadan yang tertentu untuk kita mula niat ihram. Tak boleh kita langgar sempadan itu terus masuk niat di dalam, tak boleh. Ada sempadannya. Tapi bagi penduduk Mekah, tempat dia ialah rumah masing-masing lah. Bagi yang datang daripada luar Mekah, penduduk yang datang daripada luar Mekah, ada 5 tempat untuk kita niat ihram, niat ihram haji. Yang pertama Zulhulaifah nama dia. Zulhulaifah ataupun nama lain Bir Ali, iaitu bagi jemaah haji atau umrah yang datang daripada arah Madinah. Jadi yang datang daripada arah Madinah, mari daripada arah Madinah, dia kena niat ihram di Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Ini kalau jemaah haji Malaysia yang datang turun kapal terbangnya di Madinah dan dia nak masuk Mekah daripada Madinah, dia akan niat ihram di Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Yang kedua, nama tempatnya ialah Zatu Irqin. Zatu Irqin iaitu bagi jemaah haji yang datang daripada arah negeri Iraq. Iraq. Dari negeri Iraq, Iran sana, dia akan niat di Zatu Irqin. Seterusnya tempatnya bernama Qarnul Manazil. Salah hijau. Qarnul Manazil. Qarnul. Itu bukan Komul. Qarnul Manazil iaitu bagi jemaah haji yang datang daripada Asia Tenggara. Yang datang daripada arah Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei. Yang datang daripada Asia Tenggara, kita akan berniat di Qarnul Manazil. Salah hijau, minta maaf. Sebab itu kalau jemaah haji yang nak turun kapal terbangnya di Jeddah, maka dia kena pakai ihram di atas kapal terbang. Tidak dia akan niat di atas kapal terbang apabila nak melepasi tempat bernama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Yang keempat, nama tempatnya ialah Yalamlam. Bagi jemaah haji yang datang daripada arah selatan, iaitu arah negeri Yaman, dia akan niat di Yalamlam. Dan yang kelima, Juhfah nama dia. Bagi jemaah haji yang datang daripada Afrika, daripada arah Mesir, Tunisia di sebelah barat, maka dia akan niat di Juhfah. Inilah 5 tempat yang menjadi miqat, tempat niat bagi jemaah haji yang datang daripada luar Mekah. Harap semua boleh ingat ni nama-nama tempat ni. Seterusnya
kita masuk kepada perkara wajib haji yang kedua. Bukan wajib umrah, wajib haji yang kedua. Umrah tidak ada yang kedua ni. Okey, iaitu bermalam ataupun nama lain mabit di Muzdalifah. Orang panggil mabit, kita panggil bermalam di Muzdalifah. Apa maksudnya bermalam di Muzdalifah? Maksudnya ialah kita berada di Muzdalifah. Kita berada di Muzdalifah. Bukan maksudnya bermalam itu tidur. Tak tidur pun tak apa. Tapi kita kena berada di Muzdalifah. Dan Muzdalifah ni di mana? Satu tempat yang terletak di antara Arafah dan Mina. Itu Muzdalifah. Okey. Bilakah waktu kita bermalam di Muzdalifah? Okey, iaitu selepas tengah malam, iaitu lepas jam 12 malam, selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, kita kena berada di Muzdalifah hinggalah waktunya tamat, sehingga sebelum terbit fajar. Apabila terbit fajar tamatlah. Okey, jadi masanya lepas jam 12 malam hingga lebih kurang 5 pagi. Maka itulah kita kena pergi ke Muzdalifah, iaitu selepas waktu wukuf. Wukuf ke petang itu kita pergi wukuf. Lepas wukuf kita terus ke Muzdalifah hinggalah sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah itu. Itu bermalam di Muzdalifah, satu tempat. Dan di sinilah biasanya orang mengutip anak-anak batu untuk melontar keesokannya. Okey, seterusnya wajib haji yang ketiga. Kita tengok wajib haji yang ketiga. Namanya ialah melontar Jamratul Kubra. Melontar Jamratul Kubra ataupun Jamratul Aqabah. Sama saja Jamratul Kubra dan Jamratul Aqabah. Okey, kita kena lontar, maknanya kita kutip 7 biji anak batu sampai di satu tempat bernama Jamratul Kubra ini. Kita kena lontar satu persatu ke dalam tempat tersebut. Bilakah waktunya? Selepas tengah malam 10 Zulhijjah, masa yang sama dengan bermalam di Muzdalifah tadi. Lepas tengah malam boleh dah kita melontar. Dan berlanjutan waktu melontar Jamratul Kubra ni agak panjang sikit sehinggalah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Kalau tak sempat malam itu, keesokannya boleh. Tapi waktu yang paling afdal ialah pada pagi 10 Zulhijjah. Lepas subuh boleh pergilah. Ini waktu yang paling afdal. Malam itu kita berada di Muzdalifah. Siang itu kita melontar di Jamratul Kubra. Itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat, perkara wajib haji yang keempat ialah bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Tadi di Muzdalifah, di Mina nama tempat juga Mina ini. Okey. Iaitu kita kena berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Kena berada di Mina, kena tidur di Mina. Tak tidur pun tak apa, tapi kena berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu malam 11, malam 12 dan malam 13 Zulhijjah. 3 malam kita berada di Mina. Tak boleh kita pergi tidur tempat lain. Contohnya kita balik Mekah, kita duduk hotel, tak boleh. Kalau kita buat macam itu, kita tidak bermalam di Mina, maka kita kena bayar dam. Seterusnya wajib haji yang kelima. Wajib haji yang kelima ialah melontar ketiga-tiga jamrah. Melontar ketiga-tiga jamrah. Tadi yang ketiga tadi ialah melontar Jamratul Kubra saja. Untuk wajib haji yang kelima ni, tiga-tiga jamrah kena lontar. Apa itu jamrah? Nama jamrahnya iaitu kita kena pergi melontar. Yang pertama di Jamratul Ula, nama dia Jamratul Ula. Yang kedua Jamratul Wusta. Dan yang ketiga Jamratul Kubra atau Jamratul Aqabah. Ini nama tiga-tiga jamrah. Maka kita kena lontar ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya menggunakan 7 anak batu pada tiap-tiap jamrah. Iaitu di Jamratul Ula lontar 7 anak batu. Kemudian pergi pula ke Jamratul Wusta, lontar
7 biji anak batu, dan seterusnya ke Jamratul Kubra, lontar 7 biji anak batu. Okey, bilakah waktunya kita melontar ini? Selepas azan subuh hari-hari tasyrik. Selepas azan subuh hari-hari tasyrik, maknanya di siang hari, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Siang hari. Malam itu kita berada di Mina, kita tidur di Mina. Siang harinya kita melontar 3 hari, iaitu hari yang ke-11, hari yang ke-12 dan hari yang ke-13 Zulhijjah. Kita kerja kita ialah melontar. Siang melontar, malam tidur di Mina. Okey, itulah kerja-kerja sampailah 13 Zulhijjah. Okey, seterusnya kita tengok kepada wajib haji yang ke-6. Dan wajib haji ke-6 ni sama dengan wajib umrah yang kedua. Okey, iaitu menjauhi larangan ihram. Okey, menjauhi larangan ihram. Okey. Ketika kita pakai ihram dan kita sudah niat untuk mengerjakan haji ataupun umrah, ada 13 perkara yang dilarang kita melakukan. 13 perkara ini dilarang kita buat. Kalau dibuat, maka haji sah tapi kena bayar dam, kerana dia termasuk dalam kategori perkara wajib haji ataupun perkara wajib umrah. Okey, dari segi apakah larangan-larangan tersebut, kita tengok satu persatu. Dia kategorikan larangan tersebut ada 5 kategori semuanya. Yang pertama, kategori kecantikan. Dilarang kita bercantik-cantik. Apakah larangan tersebut? Iaitu menyapu minyak rambut ataupun minyak pada janggut. Tak boleh kita bubuh minyak rambut, tak kira jenama apa pun tak boleh. Yang kedua, mencabut bulu badan ataupun rambut. Kita sengaja mencabut bulu pada badan kita ataupun kita cabut rambut kita ataupun kita gunting ke apakah, menyebabkan tercabut bulu pada badan ataupun rambut, maka kita sudah melakukan larangan. Kita dilarang melakukan perkara tersebut. Yang seterusnya dilarang kepada kita ialah memotong kuku. Memotong kuku. Sepatutnya kuku ini dipotong sebelum kita niat. Selepas kita niat ihram, pakai ihram, kita dilarang sudah memotong kuku. Okey, itu kategori kecantikan. Yang kedua, kategori wangi-wangian. Tak boleh kita juga berwangi-wangi ketika ketika kita ihram tersebut. Okey, iaitu kita berwangi-wangian, berminyak wangi ataupun perfume ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan wangi, contohnya sabun-sabun yang wangi. Okey, tak boleh. Okey, berwangi-wangian sama ada pada badan. Kita tak boleh letakkan wangi-wangian pada badan kita. Badan, pakaian, bukan badan, dua butir badan situ. Okey, tak boleh kita letak wangi-wangian pada badan ataupun pakaian kita. Ataupun kita sengaja menghidunya pada mana tempat. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu ada tempat wangi, kita hidu wangi-wangian, tak boleh sengaja. Kita jumpa bunga ke, kita hidu bunga untuk manfaat daripada wangi dia pun tak boleh. Dilarang kita berwangi-wangian. Seterusnya, kita kategori larangan yang seterusnya ialah kategori larangan seterusnya ialah kategori pakaian. Ada pakaian-pakaian tertentu yang dilarang kita lakukan. Contohnya, yang pertama, memakai pakaian berjahit atau bercantum bagi lelaki. Lelaki tidak dibolehkan pakai pakaian yang bercantum, berjahit, macam kain pelekat, kain sarung, tak boleh. Kerana dia bercantum. Okey, tak boleh bagi lelaki dan boleh bagi perempuan. Perempuan tidak ada masalah, yang lelaki sahaja yang tidak dibolehkan. Okey. Yang kedua, juga bagi lelaki tidak boleh menutup kepala. Pakai kopiah, pakai songkok, tak bolehlah bagi
lelaki. Yang ketiga, menutup muka. Ini bagi perempuan tak boleh kita tak boleh tutup muka. Jadi tak bolehlah pakai hijab, pakai niqab, ataupun pakai purdah, tak boleh bagi perempuan. Okey, yang keempat, memakai sarung tangan. Ini bagi lelaki dan perempuan sama, tak boleh pakai sarung tangan. Okey, ini kategori pakaian. Yang seterusnya kategori alam sekitar, menjaga alam sekitar ni. Tak boleh juga kita melakukan perkara yang boleh merosakkan alam sekitar. Apakah larangannya? Yang pertama, memburu binatang buruan. Binatang, kita buru binatang, biawak padang pasir ke apa ke, tak boleh. Yang kedua, memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan, tak boleh juga. Kita sengaja potong ataupun kita pijak sampai mati ataupun terjabuk, kita tarik rumput ke, ataupun kita patah-patahkan ranting pokok ke, kita cabut daun pokok ke, tak boleh ketika kita dalam pakaian ihram tersebut. Okey, itu dua kategori di bawah kategori alam sekitar. Yang seterusnya, kategori larangan yang seterusnya ialah hubungan seksual. Tak boleh juga hubungan seksual. Okey, apa yang dilarang? Ada 3 di sini dalam aspek seksual, iaitu dilarang berkahwin. Okey, ketika kita ihram tu tak boleh kita kahwin. Mengahwinkan, kita jadi wali, kita kahwinkan anak kita, tak boleh. Ataupun menjadi wakil menerima nikah siapa-siapa, tak boleh juga. Jadi bab perkahwinan pun tak boleh dilakukan. Yang kedua, melakukan perbuatan yang merangsangkan syahwat. Tak boleh kita melakukan perbuatan yang merangsangkan syahwat, seperti duduk bersama isteri, bercium-ciuman, ataupun berduduk rapat-rapat yang boleh mendatangkan syahwat, dilarang. Dan yang ketiga, semestinya persetubuhan juga dilarang. Tak kiralah suami isteri ke, yang walaupun asalnya halal, tapi ketika kita melakukan haji ataupun umrah, kita dilarang buat perkara ini. Jadi inilah 5 kategori larangan yang perlu dipatuhi oleh jemaah haji ataupun jemaah umrah ketika mereka pakai ihram sebelum bertahallul untuk melakukan ibadat haji ataupun umrah. Kecuali selepas kita bertahallul, maka kita tidak lagi dilarang. Baru ni kita dah sebut apa itu tahallul. Refer balik kepada rukun haji baru-baru ni. Okey, jadi itu sahaja 6 perkara yang menjadi wajib haji dan wajib umrah, dan 2 perkara wajib umrah. Jadi Ustaz harap semua boleh faham. Perkara ini berlaku serentak dengan rukun haji. Dia selang-seli. Ada masa kita buat rukun haji, kita rukun, kemudian dalam masa yang sama kita buat juga wajib haji. Dia bukan terpisah-terpisah. Ketika kita buat haji ini. Jadi untuk setakat itu pada kali ini, terima kasih kerana mengikuti kelas Ustaz, dan bolehlah belajar-belajar catat dalam nota. Okey, fahamkan elok-elok. Kalau tak faham, bolehlah tanya kepada Ustaz nantilah. Okey, nak WhatsApp pun tak apa. Okey, untuk setakat itu, selamat maju jaya. Semoga kita mendapat keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.